Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa biar anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga input yang saya nak sampaikan hari ini adalah satu perkongsian, satu maklumat yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Ini adalah salah satu soalan yang saya boleh katakan paling top lah yang saya selalu dapat berkenaan dengan isu pengeluaran bagi KWSP sebanyak RM10,000 ini, yang mana apabila mencapai pengeluaran kali keempat ini, yang mana jika totalnya kita kira sudah mencecah RM31,000, ramai yang macam orang kata apa, ragu-ragu ataupun bimbang adakah perlu diteruskan pengeluaran ini ataupun tidak. Secara khususnya saya tidak mempunyai sebarang jawapan kerana situasi ini bergantung kepada keadaan keuangan, keadaan ekonomi anda. Adakah anda merasakan memerlukan ataupun tidak, itu anda sahaja yang mempunyai jawapannya. Tetapi apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah apa yang saya akan lakukan bagi pengeluaran ini, sama ada saya akan keluarkan ataupun tidak. Dan secara jujurnya saya akan membuat pengeluaran RM10,000 untuk kali terakhir ini. Itu pasti memang saya akan lakukan. Ramai yang bertanya kenapa saya akan membuat pengeluaran. Okey, saya tidak mau menjelaskan ataupun menyentuh tentang perkara-perkara lain, tetapi kerana apa saya nak buat pengeluaran ini adalah, yang pertama, saya membuat pengeluaran ini dengan bertujuan untuk meletakkan simpanan ataupun untuk meletakkan wang sebanyak RM10,000 ini di tempat lain. Di tempat lain maksudnya saya mempunyai kaedah ataupun instrumen-instrumen lain, contohnya di akaun simpanan saya ataupun di simpanan tetap, setengah orang panggil fixed deposit ataupun dalam bahasa Islamiknya term deposit. Setengah orang dia nak beli emas, gold. Ada yang advance sikit, dia buat pelaburan. Macam saya ada akaun dengan Wahid Invest Patuh Syariah. Kemudian ada yang lebih advance lagi, dia main kripto. Dia mata wang kripto, contohnya Bitcoin, Ethereum dan juga sebagainya lah. Dan saya sendiri ada perkara tersebut, saya pernah berkongsikan sebelum ini. Dan saya menggunakan platform Luno yang mana diluluskan oleh Kerajaan Malaysia, Bank Negara Malaysia, Security Commissioning dan juga Syariah Komiti. Jadi ianya halal, harus. Okey, itu apa yang saya akan buat. Kenapa saya akan letakkan di instrumen simpanan tersebut adalah kerana saya tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku dalam tempoh 2 atau 3 tahun yang akan datang. Kita sudah pun belajar daripada kesan akibat wabak COVID-19 ini, coronavirus ini, yang mana ianya memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap seluruh dunia. Walaupun dari segi pekerjaan saya tidak mengalami sebarang keterjejasan, saya masih bekerja seperti biasa dan sebagainya dalam tempoh PKP, tetapi sudah tentu dari segi perbelanjaan harian, kegunaan wang untuk pelbagai perkara itu meningkat. Walaupun ada kemudahan yang diberikan, moratorium, lestari, air sinar, air citra dan sebagainya, realitinya apabila kita ada anak-anak, kita ada isteri dan sebagainya, duduk di rumah, perbelanjaan itu memang meningkat. Bil-bil perbelanjaan meningkat, walaupun ada subsidi tetapi tetap meningkat juga. Perbelanjaan makanan pun meningkat, perbelanjaan kebersihan dan juga kesihatan juga meningkat. Jadi saya tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku di masa hadapan. Kemudian pada tahun ini pula dijangkakan kita mungkin akan ada pilihan raya. Jadi selepas pilihan raya itu macam mana pula keadaan pada waktu itu dengan perkembangan terkini dalam virus COVID-19 ini. Sekarang dah daripada Delta dah bercampur dengan Omicron, dah jadi Delta Cron dan juga sebagainya. Jadi saya akan simpan dalam satu tempoh 3 hingga 5 tahun sebagai contoh. Kemudian saya akan melihat pada keadaan pandemik semasa, keadaan ekonomi semasa, keadaan sosial semasa. Jika keadaan sudah, orang kata apa, pulih 100% ataupun hampir pulih dan saya sendiri berasa yakin dengan apa yang saya ada dan sebagainya, wang RM10,000 yang saya keluarkan daripada pengeluaran khas ini, saya memilih untuk meletakkan wang itu semula ke dalam akaun KWSP. Boleh ke? Boleh, kerana KWSP ada menyediakan satu caruman khas, lama dah benda ni, iaitu wang caruman pilihan sendiri, yang mana caruman pilihan sendiri ini kita boleh meletakkan di dalam akaun KWSP kita sehingga
RM60,000. Jadi kalau minimum RM100 kalau tak salah saya. Jadi kalau lah kata saya ada RM10,000 itu, bayar zakat 2.5%, RM250 tolak tepi, baki RM9,750, saya simpan menggunakan instrumen yang saya katakan tadi, simpanan ke gold ke dan sebagainya. Dan juga kemudian apabila sampai satu tempoh, saya akan memulangkan semula RM9,750 ini ke dalam akaun kedai BSP saya. Ini adalah kerana saya berpandangan yang kedai BSP ni kadar dividen dia adalah lebih konsisten dan juga lebih tinggi. Ada yang berpandangan untuk meletakkan di dalam ASB dan juga tabung haji, kadar dividennya juga agak efektif dan juga agak baik, tetapi konsistensinya kurang. Tambahan juga ada bergantung dengan isu politik dan juga sebagainya. Kita telah pun melihat perkara ini. ASB dulu boleh mencecah sehingga 6%, kemudian turun kepada 3% dan juga sebagainya. Tabung haji sampai 1% pun ada sebelum ini. Jadi kaedah yang terbaik adalah apabila keadaan sudah selesa, pulangkan semula ke dalam akaun kedai BSP. Itu apa yang saya akan buat. Sama ada nak kekalkan di dalam ASB dan sebagainya, itu terpulang kepada anda. Tempoh 3 tahun atau 5 tahun ini, jika sesuatu berlaku, maksudnya saya mempunyai akses tunai yang boleh saya pakai ataupun yang boleh saya gunakan bila-bila masa sahaja. Sebab kita tak tahu adakah kalau kata keadaan berlaku buruk balik, na'uzubillah, kita tak minta, tetapi kita kena fikir, jika keadaan berlaku balik seperti sebelum ini, adakah pengeluaran-pengeluaran seperti ini akan berlaku lagi? Akan adakah pengeluaran kali kelima daripada kedai BSP, dan sampai bilakah kedai BSP ataupun akaun kita mencukupi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran khas seperti ini? Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa saya akan menggunakan wang itu untuk simpanan. Bagi mereka yang memerlukan, anda gunakan untuk keperluan harian anda, untuk pembelanjaan makanan, menyelesaikan hutang, menyelesaikan bil utility dan juga sebagainya. Dan sedikit yang saya nak sentuh berkenaan dengan penyimpanan ni, anda boleh memilih, saya terlupa sebut tadi, ASB ataupun tabung haji. Tetapi seperti saya, apa yang saya nak kongsikan sedikit, macam contoh saya lebih suka letak di dalam Luno, iaitu Luno ni dia cryptocurrency ataupun dalam bahasa yang ramai orang tahu Bitcoin lah. Okey. Jadi Bitcoin ni menggunakan Luno, ianya adalah satu pelaburan yang harus halal, tidak ada isu yang orang kata syariah compliance isu ataupun sebagainya. Pelaburannya adalah dibenarkan oleh bank dan juga syariah komiti. Jadi sebagai contoh, tengok saya dah keluarkan sebab sekarang pasaran sebab tak apa stable disebabkan isu perang Rusia dan juga Ukraine. Jadi saya hanya tinggalkan amount, sebagai contoh saya tinggalkan RM100 sahaja. Pada 25 Januari sebagai contoh, saya membeli dengan nilai Bitcoin 0.00006376 bernilai RM100. Apabila ditolak service charge, nilai Bitcoin saya adalah RM98 lebih. Dia ada tolak charge beberapa ringgit lah. Okey. Kemudian sampai kepada 17 Februari seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan berkenaan, pada waktu tu daripada RM100 yang saya laburkan, ditolak charge tinggal RM98 beberapa sen. Nilai Bitcoin saya yang 0.006376 ni telah pun bernilai RM118.70 kalau tak salah saya pada waktu itu. Kemudian saya rasa itu adalah waktu yang baik untuk saya jual. Jadi saya pun membuat jualan. Saya dikenakan service charge RM3 lebih. Kemudian apabila saya keluarkan wang itu ke dalam akaun bank, saya di-charge sebanyak 10 sen. Jadi segala charge apabila ditolak, saya mendapat keuntungan, saya mendapat jumlah daripada pelaburan itu adalah sebanyak RM114.43 seperti yang saya tunjukkan di situ. Keuntungan daripada RM100 yang saya gunakan, saya mendapat keuntungan sebanyak RM14. Dan tempoh keuntungan RM14 ini adalah pelaburan selama 17/5 22 hari. 22 hari saya dapat RM14. Ada orang kata sikit, tetapi jika kita lihat pada simpanan tetap ataupun fixed deposit, saya ada satu fixed deposit saya letak untuk perbelanjaan kecemasan dan sebagainya. Jadi dalam fixed deposit ni ada jumlahnya RM1,300. Tujuan berkongsi ni sebab bukan nak riak ke apa, tak banyak mana pun, cuma nak
berkongsikan tentang apa kaedah ataupun pilihan yang anda ada jika anda memilih untuk membuat simpanan. RM1,300 saya simpan baru 2 bulan. Jadi sebulan kadar dividen ini adalah Islamic punya simpanan tetap. Kadar dividen ni adalah RM1.69 untuk sebulan ataupun untuk 30 hari, 31 hari bergantunglah kepada hari dalam bulanan. Jadi kita tengok sebulan kalau fixed deposit RM1,300 dapat RM1.69. Saya tunjuk penyata ini betul okey. Tetapi dalam Luno menggunakan cryptocurrency, saya mendapat dalam masa tempoh 22 hari RM14 bagi RM100 saja. 100 dengan 1000 tadi beza 10 kali ganda. Anda bayangkan kalau kata di kripto ni, di Luno ni saya letakkan RM1000, saya sudah mendapat keuntungan sebanyak RM140,000. Kalau saya letak sebanyak RM10,000, saya mendapat keuntungan sebanyak RM1,400. Ini bukan skim cepat kaya ataupun segala pelaburan scam dan sebagainya. Ini adalah salah satu pelaburan yang diluluskan oleh Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Kita kena ingat, boleh baca, boleh masuk di dalam laman web Luno. Berkenaan dengan Luno ni, Wahid Invest pun saya ada juga, tapi Wahid Invest saya tak sediakan bahan untuk tunjukkan kepada anda sebab tambahan pula untuk pasaran yang saya masuk dalam US stock Islamic tersebut. Sekarang ni marketnya tak bagus, daripada nilai yang saya beli sekarang ni tengah turun, jadi saya pun tak boleh buat apa-apa. Kalau saya jual, saya akan menanggung kerugian, jadi saya biarkan saja sehingga kepada harga pasaran yang naik balik, pada waktu itu baru saya akan jual. Wahid Invest InsyaAllah saya akan cuba kongsikan kalau saya mempunyai ruang dan peluang. Tetapi untuk cryptocurrency ni ataupun untuk Luno ni, saya minta maaf walaupun dulu ada banyak permintaan minta saya kongsikan, minta saya perjelaskan, tetapi saya rasa saya tidak arif untuk berkongsikan perkara ini kepada anda semua. Dan saya bimbang kalau ada yang tidak tahu ataupun dengan perkongsian saya itu, saya takut ada yang tidak faham dan apabila mereka membeli kemudian mereka hendak jual dan menggunakan duit pada saat kecemasan, mereka tidak berencana keuntungan, malah mendapat kerugian. Jadi saya takut kalau perkara itu berlaku dan ada pihak yang meluding jari terhadap saya. Jadi untuk pelaburan kripto ni, saya minta maaf, saya mengambil keputusan untuk tidak berkongsikan apa-apa. Tetapi jika ada yang berminat, anda boleh cari bahan-bahan maybe dalam YouTube, Facebook dan sebagainya. Ramai expert dalam bidang keuangan ni yang berkongsikan tentang kaedah pelaburan dan juga sebagainya. Kerana kripto ni dia banyak faktor, kita kena tengok perang lah, harga minyak lah, apalah. Selagi dia ada graf dia dia boleh lepas lagi ataupun tak, dia tengah drop ke macam mana. Jadi perkara ini dia memerlukan orang kata apa, satu masa untuk belajar, dan saya pun mengambil masa setahun lebih juga. Saya pernah dulu pun masa saya melabur dalam kripto ni, saya pun pernah mengalami kerugian sebab bila nak pakai duit jual pada harga yang tengah jatuh, jadi saya rugi banyak juga. Jadi untuk kripto ni saya tidak akan berkongsikan apa-apa, tapi untuk Wahid Invest dan sebagainya, insyaAllah saya akan berkongsikan jika mempunyai kelapangan. Kalau kata ASB, saya ada tinggalkan sedikit adalah ASB sebanyak RM300 lebih dalam tempoh setahun. Dividen yang saya perolehi tak sampai RM10, tapi saya lupa nak buat bahan, jadi pun tak banyak manalah. Jadi boleh pilih apa kaedah yang anda hendak gunakan ataupun yang anda berminat jika anda hendak membuat simpanan. Kalau ada yang betul-betul macam interested ni, bolehlah PM tepi, insyaAllah saya akan cuba guide sikit lah. Okey, jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Macam saya katakan tadi, saya tidak boleh menjawab atau memberikan jawapan kepada anda semua. Ianya bergantung kepada keadaan ataupun keperluan kita masing-masing. Apa yang saya nak kongsikan adalah apa yang saya akan buat, dan saya memberikan sedikit panduan, saya memberikan sedikit pilihan apa yang anda boleh pilih kalau anda berminat untuk membuat simpanan ataupun pelaburan. Itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika terdapat sebarang isu yang terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.